Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, taufik hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan lebih lagi kefahaman kita terhadap hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan insya-Allah seperti biasa kita mulakan dengan niyatul ta'allum wa ta'lim bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memimpin kita, menuntun kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين رضي الله عنه. Kata pengarang Allah Ta'ala dalam surah 19 bab keyakinan, wahai saudaraku, hendaklah anda selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinan anda, kerana bila keyakinan itu sudah cukup dan telah menguasai hatimu, maka segala sesuatu yang lain tiba-tiba dapat terlihat dengan jelas, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika terbuka tirai mata hatimu, maka keyakinan tetap tidak akan bertambah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung perbahasan kitab Risalatul Muawanah yang telah dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, damallahu naf'a bihi wa bikum fid darain amin. Yang mana kalau kita lihat dalam muqaddimah, kalau mungkin kita boleh ingat kembali apa yang telah kita ambil dalam muqaddimah sebelum ini, Al-Imam Al-Haddad menulis kitab ini atas dasar permintaan daripada teman-teman untuk dituliskan nasihat ringkas buat mereka. Lalu Al-Imam Al-Haddad ketika menulis nasihat-nasihat ini, dia mengatakan bahawa bila aku tulis nasihat-nasihat ini bukan untuk menasihati, tapi malah untuk mengingatkan diri aku sendiri. Jadi itu ringkasannya lah dalam mukaddimahnya. Kerana itu kalau kita lihat dalam setiap fasal dalam bab kitab Risalah Muawanah ini, dia dimulakan dengan wa'alaika, dan hendaklah kamu. Dan Imam Haddad telah menyebutkan dalam mukaddimahnya, aku tujukan kata-kata itu untuk diri aku sebelum aku tujukan untuk orang yang minta nasihat, dan sebelum juga kepada orang yang mengambil manfaat daripada kitab ini. Jadi itulah kerana itu keberkatan penulisan Imam Haddad ini, kitabnya ini sampai ke sekarang, kerana apa? Keikhlasannya dalam dia menasihati. Jadi sebelum dia menasihati orang lain, ini sebenarnya nasihat dia buat diri dia sendiri.
Jadi kalau kita lihat ini adalah fasal yang pertama. Kalau dalam kitab ini kalau tak silap saya kurang lebih ada 30 fasal nasihat, berbentuk berbagai-bagai nasihat, daripada nasihat yang pertama keyakinan, kemudian tentang zikir, Al-Quran, solat, puasa, zakat dan bermacam-macam lagi lah. Jadi kalau kita lihat di sini Al-Imam Al-Haddad memulakan dengan bab keyakinan. Memulakan dengan bab keyakinan. Al-Faqih sendiri bila kita baca ni, kita bolehlah sampaikan dari sudut maknanya apa yang kita tahulah. Tapi nak cakap bab keyakinan tu, dia adalah satu benda yang dirasai, dijiwai, dia benda yang experience. Dia bukan benda yang disampaikan, kita dengar, kita faham. Keyakinan adalah sesuatu yang datang daripada hati. Dia tak boleh nak kita cakap kemudian dia masuk kat kepala kita, kita yakin. Tak begitu. Jadi keyakinan adalah sesuatu yang di dalam hati, yang dia itu mendorong kita nanti melakukan kebaikan-kebaikan yang akan adalah nasihat-nasihat selepas ini. Kerana itu Imam Haddad memulakan dengan bab keyakinan. Kerana keyakinan itu untuk sebagian ulama mengatakan kalau jasad tanpa ruh tak boleh bergerak, iman tanpa yakin tak bergerak juga. Jasad tanpa ruh tak boleh bergerak, iman, kita beriman tapi tak yakin, itu pun nanti amalan-amalan yang lain semua tak boleh nak bergerak. Jadi persoalannya kalau kita lihat malam ini kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kenapa? Kerana kita yakin dengan kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, kita akan mendapat ganjaran di sisinya yang kita tak nampak. Ada orang nampak ke lepas ni keluar masjid dapat pahala sekian, dapat ganjaran sekian? Tak ada orang nampak, tapi kita yakinlah. Kerana kita yakin, kerana itu kita ada. Kalau kita tak yakin, kita tak ada. Jadi kerana begitu, sehingga kan para ulama memberikan contoh keyakinan ibarat macam kalau kita naik kapal terbang, kita tak pernah kan naik kapal terbang cek siapa pilot dia, sejarah pilot dia, kita pun tak tahu siapa pilot dia. Yang penting kita tahu pilot ni should be qualified lah, dan kita tahu aku sampai selamat. Tapi tak pernah tahu pun pilot dia siapa apa, tapi kita yakin. Itulah keyakinan. Kita naik bas tak tahu siapa bus driver, naik Grab pun tak tahu siapa Grab driver, naik taksi dan sebagainya, tapi kita yakinlah kita sampai. Itulah keyakinan. Tapi itu dalam urusan dunia. Urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun begitu. Keyakinan adalah satu yang ada dalam diri kita, yang sangat kuat, yang tak ada ragu-ragu. Kalau kita nak cakap yakin itu, lawannya ragu-ragu. Kalau kita masih ragu-ragu, betul ke besok macam mana Kalau kita masih ragu-ragu, itu maksudnya keyakinan kita itu belum sampai ke tahap yang mana kita itu yakin benar-benar dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dalam urusan rezeki, urusan qada dan qadarnya, urusan apa sahaja datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlukan keyakinan. Kerana itu Imam Al-Haddad memulakan mengatakan wa alaika ayyuhal akh al-habib. Masya-Allah, satu panggilan yang sangat indah. Imam Haddad mengatakan, dan hendaklah kepada kalian, dan dimulakan dengan dirinya dan kepada siapa-siapa yang memanfaatkan daripada nasihat ini, al-akhil habib, seorang saudara yang sangat aku kasihi. Kan pada awal kan kita dah bilang kan, dia ada orang yang meminta nasihat. Jadi Imam Al-Haddad juga menyampaikan nasihat ini kepada saudaranya yang sangat dicintai. Jadi bila kita menyampaikan nasihat itu kepada orang yang kita cintai, kita sampaikan yang terbaik dan terpentinglah. Jadi Imam Haddad mengatakan bitaqwiyati yaqinika. Yakin itu ada. Setiap daripada kita mesti ada level of yakin. Kalau tak yakin, kita tak solat, kita tak buat apa-apa ibadah. Cumanya keyakinan ini perlu dikuatkan. Dia tak macam hari ni aku dah yakin sampai aku matilah yakin aku macam gini. Tak begitu. Macam iman naik turun dan sebagainya, yakin kita pun begitu. Antara naik dan turun. Dan bukan saja menguatkan keyakinan kita, wa tahsinihi, dan memperelokkan keyakinan kita. Jadi keyakinan ini boleh diperkuatkan dan boleh diperindahkan lagi. Nanti Imam Haddad akan sebutkan bagaimana cara-cara kita nak menguatkan keyakinan kita. Kalau badan kita nak kuat, kita pergi exercise, gym apa dan sebagainya, kuatkan badan lah. Kalau yakin macam mana nak kuatkan? Masuk hutan gelap-gelap seorang-seorang.
yakin kuat ke macam gitu ke, latihan nak menguatkan keyakinan, nanti Imam Haddad akan sebutkan. Dikatakan fa innal yaqin idza tamakkana minal qalb wastawla alaihi sara al-ghaibu ka'annahu syahadah. Imam Haddad dia memberikan satu gambaran bagaimana kalau keyakinan itu meresap dalam hati kita tu macam mana. Dia mengatakan kalaulah keyakinan itu sudah menguasai hati kamu, benda yang ghaib tu dah macam benda yang kamu nampak. Maksudnya benda yang ghaib tu macam kamu nampak ni, contohnya macam pernah seorang sahabah dia mengatakan, saya lupa namanya, kata saya Harithah kalau tak silap saya. Dia mengatakan, bagaimana keimanan kamu wahai Harithah? Rasulullah SAW bertanya kepada dia. Dia mengatakan, aku ini berpagi-pagi ibarat aku nampak syurga, aku nampak neraka di depan mata aku. Bukan maksudnya dia nampak lah, Allah Ta'ala alam. Tapi mungkin yang lebih dimaksudkan adalah syurga dan neraka itu dah ibarat sesuatu yang jelas depan mata dia, dah bukan lagi perkara ghaib. Macam kita ni mungkin tahulah ada syurga, masih lagi namanya ilmul yaqin. Ilmul yaqin itu adalah keyakinan yang kita dapat daripada kita belajar. Ilmu kita dapat, dengan ilmu tu kita yakin. Tapi belum lagi sampai ainul yaqin. Ainul yaqin ni kita benar-benar lihat dengan mata kepala kita. Kalau nak ambil dekat sikit lah contoh dia, kalau kita cakap, kau dengar berita tak? Ada tempat tu terbakar. Kan? Kita cakap, dengar berita lah tempat tu terbakar. Kita yakin kerana kita percaya berita tak bohong, jadi kita yakin. Dengan ilmu, maklumat yang kita ada, kita yakin benda tu berlaku. Tapi tak sama keyakinan kita dengan orang yang nampak sendiri kebakaran tu. Yang nampak tu dia mengatakan, aku betul nampak tu. Keyakinan dia lebih tinggi. Dia punya benda yang dia merasai itu lebih tinggi yang nampak. Tapi tak sama dengan orang yang dalam tempat tu, yang betul-betul na'udzubillah, experience kebakaran tu first hand sekali. Dia bukan nampak lagi, dia dekat dalam situ. Itu hakul yakin. Dia dah tahap yang dia dah experience terus. Jadi ada level-level dia lah. Kalau sahabat ni dia kira dah macam tadilah, dah ainul yakin dah. Dia dah benda tu dah macam dia nampak. Macam gitu. Ni kalau nak dekatkan lah contoh dia. Jadi dikatakan di sini, keyakinan itu kalau sudah meresap dalam diri kita, dia itu ibarat benda yang ghaib, benda yang kita nampak. Keyakinan kita punya tahap keyakinan kita begitu. Kekuatan keyakinan kita. Wa inda dzalika yaqulul muqin, ketika itu orang yang betul-betul yakin mengatakan seperti mana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali, lau kushifal ghita' mazdatu yaqinan. Kalaulah disingkap segala hijab dan aku nampak syurga, neraka, aku nampak segala yang gaib ini, aku keyakinan tak akan bertambah. Kerana apa? Kerana aku sudah yakin. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Nanti kita belajarlah bagaimana Sayyidina Ali mungkin sampai ke tahap yang begini. Maksudnya keyakinan tu kalau dia istilahnya nampak syurga pun tak akan menambah lagi kan keyakinan dia. Dah memang betul-betul yakin lah dengan syurganya, kenikmatannya, neraka dengan azabnya, akhirat dengan segala apa yang disebutkan, ahwalul akhirah, apa perkara-perkara, ketakutan-ketakutan yang berlaku nanti pada akhirat, semua tu jelas bagi dia. Kematian, azab kubur, perkara yang gaib, malaikah, semua tu jelas bagi dia. Sehingga kan kalaulah dia nampak, kan kalau kita kan istilah dia macam ginilah, kalau keluar nampak jin, tambah yakin tak tambah yakin kan, begitu. Kalau dia nampak ke tak nampak sama je. Dia tak adalah dia punya keyakinan dia naik ke apa dan sebagainya. Teruskan. Keyakinan ialah perkara tentang kekuatan dan keteguhan iman yang sudah mendarah daging dan menyatu dalam hati, laksana sebuah gunung yang menjulang tinggi. Kerana itu, segala bentuk keraguan dan tak sangka tidak akan mampu menghempaskannya hingga akhirnya keduanya hilang tanpa bekas. Jadi di sini Al-Imam Al-Haddad memberikan penerangan yang lebih tentang keyakinan. Tadi kan dikatakan keyakinan tu kalau kita meresap ke dalam jiwa kita, dia menjadi sesuatu yang gaib, ibarat sesuatu yang jelas dia nampak. Kemudian Imam Haddad meneruskan mengatakan bahawa bahawa keyakinan itu bila dia terus
bertambah kuat di dalam diri kita, dia akan jadi ibarat gunung yang teguh. Kan kalau gunung tu kecuali gempa bumi je lah dia bergerak lah. Kalau tak ada orang tolak ke, hapa ke, angin ke, ribut ke, taufan ke, gunung akan tetap gunung. Begitulah keyakinan. Apa saja datang selepas itu tak akan dapat menggugat keyakinan dia. Kalau keyakinannya kuat lah. Contohnya begitu. Jadi kemudian dikatakan di sini Al-Imam Al-Haddad, dia kalau kita lihat kadang-kadang dia nak menerangkan sesuatu, dia ada istilah dalam bahasa Arab, tu'raful asya' biddid. Kita mengenal sesuatu dengan lawannya. Dikatakan lawannya keyakinan di sini adalah apa? Asyukuk. Perasaan syakwa sangka. Perasaan apa, kalau kita cakap tak tenang, ragu-ragu, itu belum lagi. Itu lawannya keyakinan. Jadi keyakinan ini adalah apabila dia itu mendarah daging dalam diri kita, maka tidak ada lagi keraguan yang dapat menggegarkan keyakinan yang kita ada ini. Sehingga kan dikatakan, kalaulah ada benda-benda keraguan yang datang, yang dia dengar ke, yang dia lihat ke, yang dia lalui, keraguan-keraguan ini tidak akan dapat menggugat keyakinan yang ada di dalam hatinya, dan hatinya pun tak mengambil indah tentang keraguan-keraguan ni. Contohnya macam gini. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita tahulah, saya cakap yakin dululah, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah mentakdirkan segala-galanya. Kita tahu bahawa Allah Taala lah yang memberikan kesembuhan pada segala penyakit. Na'udzubillah, kita lah sekarang kan tengah Covid, kita kena Covid. Contohlah. Sejauh mana bila kita kena Covid itu, kita yakin Allah Ta'ala adalah sebaik-baik yang memberi kesembuhan. Yakin dia tu. Tak bermakna orang yang pergi ke doktor, dia itu tak yakin. Yakin macam kita cakap tadi, yang dalam hati. Ada orang pergi doktor tapi keyakinan dia Masya Allah. Ada orang pergi doktor pun tak yakin. Dengan doktor pun dia tak yakin. Dengan Allah pun na'udzubillah lah. Tapi tetap pergi doktor lah. Pasal apa? Dah kena kan, MOH dah kasih dia apa ni, kena lah contoh apa dan sebagainya. Dia kena buat certain procedure, dia buat. Tapi dia tak yakin. Jadi begitu. Jadi keyakinan ini adalah satu yang berada dalam dirinya. Dia tahu itu daripada Allah. Dia tahu kesembuhan daripada Allah. Dan apa saja usaha dia selepas itu, usaha yang dia buat adalah sunnatullah. Kan? Dia tidak mengapa, kau pergi doktor lah, kau tak yakin dengan Allah SWT. Tak begitu. Pergi doktor kerana Allah SWT memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Tapi pergantungan kesembuhan apa dan sebagainya kepada Allah SWT. Begitu. Jadi ini contoh keyakinan apabila datang situasi yang akan menggugat-gugat keyakinan kita. Jadi Allah Ta'ala akan mengujilah keyakinan kita. Kadang-kadang diuji rezeki, kadang-kadang diuji kesihatan, kadang-kadang diuji anak-anak. Masing-masing lah akan diuji. Jadi sejauh mana kita yakin bahawa inilah yang terbaik buat saya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sesuatu yang terbaik buat saya. Fadhal Ustaz. Jika keraguan dan prasangka itu datangnya dari luar, kedua telinganya tidak mahu mendengarkannya, sedangkan hati pun tidak mempedulikannya. Syaitan pun tidak kuasa mendekati dan menggoda orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Bahkan ia lari ketakutan menyelamatkan diri dari itu. Jadi di sini dikatakan bahawa yang menggugat keyakinan, pertama mungkin kata-kata, boleh jadi benda yang menggugat keyakinan, ataupun benda yang merisaukan hati kita. Itu juga boleh menjadi perkara yang menggugat keyakinan. Dan yang lagi menggugat keyakinan adalah syaitan. Syaitan akan membisikkan dalam hati kita. Tengoklah macam manalah keyakinan kita. Betul ke? Boleh baik ke? Kan? Itulah kan. Macam gitu gini kita jadi risau. Kan? Macam mana ni? Macam gitu kan. Syaitan ni akan terus membisikkan dalam hati kita untuk menggugatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu
wa taala. Namun jika keyakinan kita itu kental, keyakinan itu kuat, maka hatta bisikan-bisikan syaitan, kerana syaitan dia tak boleh buat apa-apa lah, dia boleh bisik aja. Kan? Jadi bisikan-bisikan dia pun kita dapat pintas, kita dapat elak kerana keyakinan yang ada dalam hati kita. Teruskan Ustaz. Manusia yang memiliki ciri-ciri di atas ialah Sayyidina Umar bin Khattab, seperti yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Inna syaitana la yafraqu min dhilli Umar, wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Syaitan takut bayangan Umar. Jika Umar menempuh satu jalan, maka ia akan menempuh jalan lain. Hadis riwayat Tirmizi dan Hibban dan dari Ibrahim. Masya Allah. Jadi ini Imam Haddad bila dia dah memberikan satu definasi keyakinan, gambaran keyakinan, lawannya keyakinan, sekarang dia kasih contoh orang yang yakin tu macam mana. Memang kita tak nafikanlah Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna lah keyakinannya. Kan? Jadi di sini Imam Haddad menunjukkan satu lagi contoh sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Nabi SAW pernah memujinya dan mengatakan inna syaitana la yafraqu min dhilli Umar. Syaitan ini takut bukan dengan Sayyidina Umarnya, dengan bayang-bayangnya. Kalau hadisnya kan bayang-bayangnya, bukan orangnya je dah, jangan cakap lah, dengan bayang-bayangnya. Kerana apa? Kerana keyakinan yang ada dalam diri Sayyidina Umar. Keyakinan Sayyidina Umar tu sampai dia kalau nak hijrah, tapi Sayyidina Umar lah, dia nak hijrah, dia mengatakan kepada kufar Quraisy, kalau siapa yang ingin isterinya menjadi janda, siapa yang ingin ibunya kematian anaknya, siapa yang ingin anak je jadi yatim, jumpa aku nanti dekat luar, aku hijrah. Dia yakin. Kenapa dia yakin? Dia akan tak ada orang nak jumpa dia. Keyakinan yang ada dalam diri Sayyidina Umar. Namun Ustaz, kalau gitu kenapa Nabi SAW tak keluar macam Sayyidina Umar? Nabi SAW musyari'. Dia yang mensyariatkan. Kalau Nabi SAW keluar begitu, semua para sahabat kena keluar begitu. Jadi Nabi SAW itu rahmah. Keluarnya senyap-senyap. Kerana apa? Tak semua kaum muslimin tu keyakinannya tahap keyakinan Sayyidina Umar. Tapi tetap ada keyakinan yang tinggi. Tapi dalam keyakinan yang tinggi pun ada juga level-level dia. Ada level Sayyidina Umar ni memang keyakinannya sangat tinggi. Pernah satu ketika, kalau tak silap saya lah, Sayyidina Khalid bin Walid, kan, orang kasih dia racun, dia makan. Ini jangan buat. Ini Sayyidina Khalid bin Walid, keyakinannya tinggi. Dia katakan, aku sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' 3 kali. Nabi SAW kata, lam yadurrahu syai'. Siapa yang baca 3 kali tak akan memudaratkan. Aku yakin, binong, tak ada apa-apa. Sayyidina Khalid bin Walid, kerana keyakinannya. Kalau kita tak yakin, kita masih betul ke Ustaz? Boleh ke Ustaz? Jangan. Keyakinan kita belum sampai. Bukan maksudnya kita tak yakin tu kita tak beriman ke, tak sempurna, tidak. Tapi level-level lah keyakinan. Dan Allah Ta'ala memberikan keyakinannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Jadi kerana itu para ulama sering mengatakan, jangan lihat kepada natijahnya, tapi lihat kepada bagaimana permulaan mereka. Maksudnya apa? Kalau kita lihat contoh-contoh Sayyidina Umar, contoh Sayyidina Khalid bin Walid, itu dah dia punya end result. Jangan ikut yang end result dia. Ikut usahanya time awal-awal bagaimana Khalid bin Walid, Sayyidina Umar awal-awalnya bagaimana, ikut dia punya itu. Jangan gitu, nak jadi yang dah jadi dah. Memanglah kalau kita nak, contohnya kita ambil silat ke apa kan, dia dah black belt, dia dah boleh macam-macam dia buat. Kita jangan dah ikut yang tu. Kita beginners kan. Ini kan untuk apa, permulaan, mendekatkan diri, permulaan takwa, permulaan mengambil jalan menuju Allah SWT. Jadi kita ambil yang for beginners lah, untuk asas-asasnya. Betul Ustaz, terus? Sebab-sebab teguhnya keyakinan. Ini adalah yang pokok dan yang menjadi puncak, iaitu memperhatikan dengan hati dan mendengarkan dengan telinga akan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan, keagungan dan kehebatannya, serta keistimewaannya dalam mencipta, memerintah, menguasai dan memaksa. Dan yang menunjukkan kepada kebenaran para rasul dan kesempurnaan mereka, mukjizat-mukjizat yang mereka tunjukkan, azab yang menimpa orang-orang yang menentang mereka,
serta berita-berita hari kiamat yang berhubungan dengan pahala yang disediakan bagi orang-orang yang baik dan hukuman bagi orang-orang yang jahat. Hal ini mampu untuk meningkatkan keyakinan adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahawasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran sedang dia dibacakan kepada mereka. Alhamdulillah. Di sini Al-Imam Al-Haddad meneruskan dengan memberikan istilah kita panggil tips lah. Memberikan kita nasihat bagaimana untuk menguatkan keyakinan. Iaitu yang pertama, untuk menguatkan keyakinan, antusri biqalbihi, mendengar dengan hatinya. Jadi dia beza dengar dengan telinga, dengar dengan hati. Kalau Al-Quran kita dengar dengan telinga, memang sedap, bacaannya indah, elok dan sebagainya. Tapi nak faham mesej Al-Quran itu, nak sampai ke hati, perlu kita fahamlah. Jadi maksudnya, dengarkan Al-Quran dengan kita memahami mesej-mesej yang ada dalam Al-Quran. Nak menambahkan keyakinan, tak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, yang menguatkan keyakinan kita. Jadi kalau kita ni memang mungkin tak selalu dengan Al-Quran, tak selalu baca Al-Quran dan sebagainya, maka mungkin kita boleh mulakan. Itu sangat-sangat menjadi sebab yang kuat untuk menguatkan keyakinan kita. Mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat, memahami mesej-mesejnya. Jadi kalau ada pengajian-pengajian tafsir contohnya yang menceritakan tentang apa maksud-maksud ayat ni, kita dengar. Walaupun pendek, walaupun 1-2 baris dan sebagainya, itu dapat menguatkan keyakinan kita. Yang kedua adalah mendengar hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata baginda itu adalah mutiara, satu nasihat yang kita dengarkan dan juga memahaminya. Pernah seorang masyayikh, saya lupa, kita temankan dia pergi masjid. Jadi bila kita pergi masjid sembahyang Jumaat, dia tanya, itu khatib tak ada baca hadis ke tadi? Dia kata, ada syekh, ada baca hadis. Tak ada dengar baca hadis, dengar baca Quran. Baca dia orang Arab kan, dia tak faham lah. Dia faham kalau orang baca Quran, Alhamdulillah tu okey lah. Yang lain semua dia tak faham, dia dengar Al-Quran, ada ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih kan, dia faham lah. Kata hadis apa tak ada dengar? Dia kata ada hadis, tapi dia baca terjemah lah, yang maksud hadis lah. Dia kata, kenapa khatib tak ada baca hadis yang Arabic punya teks? Cakap mungkin nak apa, masa kan. Ini zaman sebelum Covid lah kan, jadi masa nak jaga masa ke apa, jadi tak gini lah. Dia kata baca hadis yang dalam bahasa Arab tu. Kenapa? Kerana lafaz hadis itu adalah lafaz baginda, lain. Lafaz dia tak sama terjemah dia. Terjemah untuk kita menghayatilah, kita nak kena faham, tapi lafaz lain. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat, lain lafaz hadis tu. Jadi mendengar lafaz hadis daripada baginda SAW itu pun boleh menjadi sebab menguatkan keyakinan kita sambil kita memahaminya. Dapat? Kerana apa? Kerana di dalam ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda banyak tersebut tentang keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menguruskan segala urusan makhluk-makhluknya. Kan, bila kita baca ayat bagaimana dengan urusannya laut, dengan binatangnya, dengan apa kisah-kisah umat terdahulu yang ada yang telah dihancurkan, yang masih kita nampak lagi kesan-kesan mereka, Firaun, kan, ada lagi tempat-tempat macam seperti Samud, kan, tempat-tempat para anbiya dan sebagainya yang masih ada. Itu sebagai buktilah kan, ayat Al-Quran menceritakan ini buktinya masih ada tempat-tempat mereka ini. Kan, mayatnya pun masih ada lagi kan. Firaun tu Allah Taala masih kekalkan dia sampai sekarang kita macam itu kan, sebagai bukti menambahkan keyakinan kita. Sekarang kita lagi ada sains kan, ada ayat Al-Quran dan penerangan sains, penemuan sains. Ia sepatutnya menambahkan lagi keyakinan kita. Hatta
bukan menambahkan keyakinan kita, hatta yang non muslim ada yang pengkaji yang betul-betul dia kira dia sincere lah, dia kaji dan sebagainya, dia mendapati apa yang ada dalam kajian dia itu sama dengan ayat Al-Quran Islam dia. Kan saya lupa ada nama, ada seorang pengkaji Perancis, saya lupa nama apa. Dia kaji pasal bulan ke apalah, bulan terbelah ke apa kan, dia buat kajian dia lah. Kemudian bila dia dia baca, dia dengar Al-Quran tentang suratul Qamar, wansyaqqal qamar kan, bila bulan itu terbelah. Dia mengatakan, ini aku kaji ni selama ni, rupanya ada bulan itu ada garis terbelah rupanya. Beriman dia, tambah keyakinan dia, begitulah. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini menambahkan keyakinan kita. Dan juga kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman awalam yakfihim. Firman Allah Taala iaitu kalau kita ambil dalam bahasa istifham, pertanyaan. Tak cukup ke awalam yakfihim? Tidakkah cukup bagi mereka itu? Anna anzalna. Sesungguhnya kami itu telah turunkan alaikal kitab, ke atas kalian itu al-kitab, yakni Al-Quran tu yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Tak cukup ke untuk kamu rujuk, untuk kamu menambahkan keyakinan? Begitu. Ini satu cara Al-Quran mengajak kita untuk mengambil kepentingan dalam Al-Quran. InsyaAllah nanti Ramadan pun akan datang dan sebagainya kan. Jadi jadikanlah kita ni sekarang dah ada preparation lah. Masuk Ramadan, Syahrul Quran. Lepas tu Syahrul Quran terus lagi lah. Jangan Ramadan Syahrul Quran, lepas Ramadan terus kita berhenti balik, square one balik, tunggu lagi Ramadan akan datang. Jadi kita mulakan sekarang. Tadarus Al-Quran kita ambil sikit-sikit lah makna-makna dalam ayat-ayat yang kita baca. Ustaz, muasil lah. Alas. Kamu antum lah, anak tak ambil. Okey. Nakhtim? Alas khair. InsyaAllah. Jadi kita ambil sikit-sikit dulu. Kan ambil banyak-banyak pun kalau tak dapat amal, tadi Ustaz Asir cakap kan, ilmu manfaat kena amal lah. Kan? Tak payah cerita lah, anak pun cakap-cakap ni pun kita pun nasihat buat diri kita lah, amal juga kan. Kadang-kadang gitu, kita cakap-cakap pun kita pun terlupa. Jadi kita gunakan. Jadi kalau kita boleh ambil lah oleh-oleh pada malam ini, iaitu kepentingan menambahkan keyakinan kita. Dan cara menambahkan keyakinan adalah apa? Kita rujuk kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, memahami ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda. InsyaAllah pada sesi-sesi akan datang, nanti ada lagi cara kedua, cara ketiga. Kalau nak boleh bacalah. Nak cepat sikit, nanti penerangan dia untuk sesi akan datang nanti insya-Allah. Mungkin ada asatizah yang lain yang akan kongsikanlah insya-Allah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Insya-Allah seperti biasa kita rehatkan majlis ni dengan bacaan doa khatamul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.